Okey, jom kita bincang pasal satu benda besar yang tengah berlaku ke Australia sekarang ni. Benda ni boleh jadi akan ubah cara anak-anak remaja kita guna media sosial sampai bila-bila. Kerajaan sana nak haramkan terus untuk budak bawah 16 tahun. Satu dunia tengah tengok, nak tahu apa jadi? Jom kita selami. Cuba bayangkan sekejap, apa jadi kalau tiba-tiba esok Kerajaan Malaysia umumkan, okey, remaja bawah 16 tahun tak boleh main TikTok, tak boleh ada Instagram. Mesti kecoh kan? Bunyi macam tak masuk akal. Tapi inilah realiti yang tengah hangat diperdebatkan di Australia sekarang. Jadi, apa sebenarnya cerita di Australia ni? Ini bukan setakat peraturan baru tau, tapi cadangan pengharaman sepenuhnya untuk remaja bawah 16 tahun. Jom kita fahamnya dulu, apa sebenarnya dasar yang dicadangkan ni. Perkara utamanya simple je. Kerajaan Australia dah umumkan rancangan untuk sekat sesiapa saja yang bawah umur 16 tahun dari guna platform media sosial. Ini bukan cadangan main-main ya. Ini polisi peringkat kebangsaan yang sangat besar impaknya. Masihlah kita tertanya-tanya kan, kenapa sampai nak haramkan terus? Tindakan ini nampak drastik sangat. So apa sebenarnya alasan kerajaan Australia di sebalik langkah yang cukup berani ni? Okey, kerajaan Australia bagi 3 sebab utama. Nombor 1, dorang nak lindungi remaja dari kandungan dewasa yang tak sepatutnya. Nombor 2, nak lawan ketagihan scrolling yang kita tahu boleh kacau kesihatan mental. Dan yang ketiga, ini yang menarik sikit. Dorang sengaja nak lambatkan sikit budak-budak ni masuk dunia digital. Bagi ruang untuk ajar dulu pasal bahaya online sebelum dorang terjun terus. Walaupun niat kerajaan tu nampak baik, realitinya tak semudah tu. Cadangan ni dah cetuskan perdebatan dan kritikan yang hebat dari macam-macam pihak. Kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Salah satu kritikan paling kuat datang dari sudut pandang ibu bapa. Nampaknya kerajaan macam anggap mak ayah zaman sekarang ni tak pandai teknologi sangat nak jaga anak-anak. Tapi, kita kena ingat, ibu bapa kepada remaja hari ini adalah generasi yang membesar dengan MySpace, dengan Friendster, dengan Habu-Hotel. Mereka lah digital natives yang pertama. Jadi, ini timbulkan satu soalan yang sangat fundamental. Kenapa kerajaan nak masuk campur sampai tahap macam ni? Kenapa kita tak boleh percaya pada ibu bapa untuk uruskan sendiri kehidupan digital anak-anak mereka? Okey, selain isu kepercayaan tu, ada satu lagi masalah besar yang sangat praktikal. Dari segi teknikal, rancangan ni mungkin mustahil nak dilaksanakan dengan berkesan. Dan tengok data ni. Memang terkejut sikit. Dalam satu ujian yang kerajaan Australia sendiri buat, ada budak umur 16 tahun, tapi algoritma tu teka umur dia antara 19 sampai 37 tahun. Jauh betul larinya. Kalau teknologi canggih macam ni pun boleh silap teruk, macam mana kita nak harapkan ia jadi penguat kuasa? Jadi, masalah teknikalnya memang jelas. Teknologi sahkan umur ni tak boleh harap. Lepas tu, remaja kan bijak. Guna VPN sekejap je. Dah boleh lepas larangan ni. Ini semua letakkan beban yang sangat berat atas syarikat teknologi macam Meta dan Google. Seolah-olah dorang pula kena jadi polis digital dan cari petunjuk kalau ada budak Australia online. Dan nak pastikan syarikat-syarikat ni ikut peraturan, dendanya bukan sikit-sikit. Kalau gagal, denda boleh sampai hampir 50 juta dolar Australia. Ini tunjukkan kerajaan memang serius, walaupun teknologi ni sendiri belum betul-betul bersedia. Tapi ramai pakar pula berpendapat kerajaan mungkin tembak sasaran yang salah. Isu sebenar mungkin bukan pada platformnya, tapi benda lain. Pakar guna analogi whack-a-mole. Tahu kan permainan tu? Yang kita ketuk tikus mondok, satu hilang, satu lagi muncul kat lubang lain. Samalah macam ni. Katalah kita haramkan TikTok. Kandungan bahaya tu tak akan hilang tau. Ia cuma akan pindah ke platform lain. Mungkin ke platform game atau guna teknologi baru macam AI. Jadi, punca masalah tu sendiri iaitu kandungan dan algoritma yang sebarkan dia langsung tak selesai. Petikan dari pakar di Universiti RMIT ni memang kena. Dia kata, larangan macam ni cuma bagi ibu bapa rasa selamat yang palsu. Sebab realitinya, kita takkan boleh lindungi anak-anak kita 100% setiap masa. Selagi kita tak selesaikan punca kandungan tu, ia akan sentiasa cari jalan untuk muncul balik. Jadi, dengan semua hujah pro dan kontra ni, apa kesudahannya? Sejujurnya, tiada siapa yang tahu jawapannya lagi. Sebab itulah apa yang berlaku di Australia sekarang ni dianggap macam satu eksperimen sosial berskala global. Kerajaan Australia sendiri pun akui yang ini adalah satu ujian. Dorang dah tetapkan tempoh percubaan selama 2 tahun. Lepas 2 tahun, dorang akan kaji balik keberkesanan polisi ini. Waktu tu, barulah kita akan dapat data sebenar. Adakah ia satu penyelesaian yang bijak atau satu kesilapan besar?
Ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Adakah ini satu langkah perlindungan yang sangat diperlukan dalam zaman digital ni ataupun satu bentuk campur tangan kerajaan yang melampau dan bakal gagal? Jawapannya mungkin ada di tengah-tengah. Apa yang pasti, hasil eksperimen di Australia ni akan beri kesan besar pada masa depan digital generasi muda. Bukan saja di sana, tapi di seluruh dunia. Apabila pandangan anda?